Apabila kita melihat kepada Al-Quran, kita mendapati bahawa bagi sebahagian insan merasakan ianya tidak ada apa-apa. Tetapi rupa-rupanya Al-Quran ini mempunyai kesan yang besar dalam kehidupan untuk dijadikan sebagai panduan besar menuju kepada Tuhan. Kita saksikan apakah perbincangan dalam surah Al-Maidah kali ini. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita mendalami dua ayat, iaitu ayat yang ke-15 dan 16 daripada halaman yang ke-110. Dan hari ini kita akan membaca dan memahami bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Safas. Kita pejam celik Safas juzuk 6 kita. Sudah 6 juzuk kita. 6 juzuk Safas. Ya, jadi harapnya dengan setiap hari kita bersama Al-Quran, maksudnya harapnya ianya memberi pencerahan kepada kita dan kita makin rapat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan makin lagi kita kalau bercakap tentang tasbih Ustaz kan, salah satu nilainya ialah makin lagi kita mengenal kesempurnaan Allah. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran ni semuanya sebenarnya nak menceritakan betapa Allah ini amatlah sempurna dan jauh daripada segala kekurangan. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita untuk sama-sama memperoleh ilmu penuh hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Doa yang kita selalu baca ini bermula dengan subhanak. Maksudnya ialah Allah sempurna dan ilmu hikmah Allah ni tak sama dengan ilmu hikmah daripada orang biasa yang kita mohon Allah berikan. Mari kita saksikan apakah ringkasan dua ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-15 Suratul Maidah menceritakan tentang seruan kepada ahli kitab menuju jalan keselamatan dan kesempurnaan. Diikuti pada ayat yang ke-16, apakah peranan Al-Quran dan Rasul sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengikuti keredaan pada jalan kesejahteraan. Mari sama-sama kita membaca dua ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terus dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sihat semuanya, ceria bahagia bersama dengan Al-Quran, dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Betul lah kata Ustaz Fatih, maksudnya kita doa moga-moga Al-Quran senantiasa rapat dengan kita dan dapat menyembuhkan kembali luka-luka ataupun hati-hati kita yang barangkali jauh daripada Allah SWT. Terus dirawat hati kita dengan Al-Quran. Kita makin kenal seorang manusia, makin kita nampak Allah ada banyak lemah kan. Betul. Tapi makin kenal Tuhan ini, makin rasa kesempurnaan dan penjagaan Tuhan kan. Ya, bumi mana tidak ditimpa hujan Safas Okay. Jadi, lidah lidah mana yang tak tergigit. Jadi dalam kehidupan kita adalah turun naiknya iman kita, kelemahan-kelemahan kita, kesilapan-kesilapan kita. Kita mohon pada Allah SWT kurniakan keampunan dan Al-Quran menjadi penguat dan membaiki kehidupan kita, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak membaca ayat yang ke-15 dan juga 16. Kita nak permulaan ini, ayuh kita cuba membaca menggunakan tarannum nahawan secara murattal insya-Allah. Boleh ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat ataupun kumpulan istiqamah kita menggunakan tarannum nahawan. Boleh? Nah, istiqamah kata kami lagu apa? Boleh semua. InsyaAllah. Jangan sorang-sorang je kata. Jangan sorang-sorang. Okey, baik. Jadi kita cuba menggunakan tarannum nahawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-15 dan 16. Sama-sama kita melihat bagaimana Allah menyeru kepada ahlul kitab, iaitu di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani daripada Bani Israel, iaitu apabila mereka dah diberikan kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, iaitu didatangkan kepada mereka rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saatnya, sebagai individu yubayyinu lakum, yang menjelaskan kebanyakan daripada apa yang mereka sembunyikan. Salah satu daripada perkara yang disembunyikan oleh orang-orang Kristian ialah rejam, saatnya hukuman rejam kepada mereka yang melakukan jenayah zina dan sudah pun berkahwin. Perkara ini sebagaimana pernah juga disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Dalam satu riwayat menyatakan apabila ada seorang Yahudi, ini dinyatakan oleh Ikrimah, seorang Yahudi datang menemui Rasulullah untuk menanyakan pada Nabi tentang hukuman rejam, maka Nabi kata, cuba cari orang yang paling alim di kalangan kamu. Maka di kalangan orang Yahudi itu namanya Ibnu Surya, Ibnu Surya. Maka Rasul meminta dirinya bertanya pada Ibnu Surya ni untuk mengungkapkan kebenaran dengan sebenar-benarnya, dengan bersumpah demi Tuhan yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, yang mengangkat bukit At-Tur, dan demi perjanjian yang ditetapkan atas kaum Yahudi. Dengan dia bersumpah itu, Ibn Surya ni rasa takut. Dia takut dan dia kata sebenarnya
ketika perzinaan mulai banyak terjadi di tengah kami akhirnya hanya menjatuhkan hukuman pukul 100 kali dan mencukur rambut kepala. Dia tukar. Ya, dia tukar, dia sembunyikan hukuman yang rejam sampai mati tersebut. Maka di sini sebenarnya apa yang kita belajar daripada sunnah Nabi ialah satu, Ustaz, ya, bertanya kepada orang yang berbincang dengan orang yang berilmu, ya. Pasal berbincang dengan orang yang tak berilmu, tak tahu isi kandung daripada wahyu ini, cakap dengan orang, apa istilahnya, ini Dato' Ismail Kamus Allahyarham kan, dia cakap dengan orang gila, kita jadi gila. Kan, maksudnya orang yang tak berapa ada ilmu, yang kurang ilmu ini, kalau kita bercakap dengan dia, nanti dia pula yang akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyebabkan kita pun naik angin, disebabkan dia tidak ada ilmu. Jadi bila Nabi bertanya kepada alim di kalangan orang Yahudi, Ibn Surya tadi, akhirnya dia gementar. Ya, pasal orang yang ada ilmu, walaupun dia pernah terlupa, tersilap, bila dikembalikan pada ilmu, bersumpah dengan nama Allah yang menurunkan kitab Taurat tersebut, akhirnya dia kata sebenarnya memang betul pun kami sembunyikan, dan akhirnya Rasul melaksanakan hukuman rejam sampai mati, jawapan kepada orang yang bertanya sebentar tadi. Jadi pentingnya Rasul, pentingnya ilmu yang dibawakan, yang dibongkar oleh Rasul daripada Al-Quran, dan apa lagi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, pada masyarakat waktu itu, dan kesan pada kita. Kita akan lihat sebentar lagi, namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم صدق الله العظيم
Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, bagaimana Allah menyeru kepada orang-orang ahli kitab itu untuk menghargai Rasuluna, Rasul kami, nak menunjukkan bahawa ia sebagai satu ta'zim, penghormatan, dan sudah tentu lebih daripada itu untuk membawa mereka kepada kebenaran, iaitu apa yang dibuat oleh Nabi. Yang pertama ialah menjelaskan yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, iaitu apa yang mereka pernah sembunyikan, Ustaz, hukuman rejam, kemudian apa lagi, peraturan-peraturan yang mereka tak suka dia sembunyikan ataupun tidak sampaikan kepada masyarakat. Dan lebih daripada itu ialah mereka ini ada yang disembunyikan pasal kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Jadi perkara ini perlu kita belajar, kerana apa? Kita tidak mahu juga menyembunyikan, Ustaz, Maksud contohnya ada orang kata bahawa dalam Al-Quran, dalam hadis ada berkaitan dengan qadhaf. Contohnya tidak boleh menuduh orang lain berbuat sesuatu yang keji tanpa mendatangkan 4 saksi. Jadi bagi sebagian orang dia kata it's okay, tak apa, kan, tuduh je lah, kan. Sebenarnya kalau dalam hadis Nabi, qadhaf itu menuduh orang lain tanpa 4 saksi, ataupun kita komen sekali, kan, ya betul dia buat tapi tak ada 4 saksi, 80 sebatan. 80 sebatan. Dan Ibnu Abbas menyatakan siapa yang tidak percaya kepada hukuman rejam seperti mana yang dinyatakan oleh orang Yahudi, ataupun kalau kita mengambil konteks salah satu peraturan dalam Al-Quran ini qadhaf, kan, maksudnya tidak boleh sesiapa menuduh orang lain berbuat keji, sama ada orang perempuan ke orang lelaki ke, kan, dikaitkan dengan homoseksual dan sebagainya, maka rupa-rupanya ialah 80 sebatan dahulu. Yang cakap saja, yang sokong semua 80 sebatan, dan yang orang yang dituduh tu tak perlu membuktikan apa-apa kecuali apabila ia didakwa di mahkamah. Dan di mahkamah pun siapalah yang tuduh itu bersedia untuk disebat. Jadi mungkin ada yang kata bahawa kalau macam tu, macam mana kita nak tuduh, kan? Benda tak boleh datang 4 bukti, jangan tuduh. Kan? Teruskan perjuangan hidup seharian, jangan kisah sangat pasal orang lain. Kerana apa? Kalau betul ianya sabit, maksudnya memang kena ada saksi dahulu baru keluar perkataan. Bukan keluar perkataan dulu. Ataupun tulis dulu dekat media sosial. Dan perkara ini perlu disampaikan di kalangan penceramah, di kalangan kita yang tahu. Disebabkan apa? Khawatir ia berlaku seperti orang Kristian, dia sembunyi-sembunyikan di kalangan ustaz-ustaz mereka. Dan apa yang dibuat Nabi bongkarkan. Nabi jelaskan balik, satu, wa ya'fu an kathir, dan membiarkan, memaafkan sebahagian besar daripadanya, iaitu mereka ni ada buat macam-macam perangai, kan. Tapi ada perkara yang tak apalah, kan. Tak payah Nabi nak komen sangat, disebabkan apa? Tak bermanfaat pun untuk diberi perhatian. Jadi pelajaran daripada perkara ini, ia kesinambungan daripada ayat 13 bagaimana berinteraksi dengan ahlul kitab, iaitu fa'fu anhum wasfah, maafkan dan move on, buka lembaran baru. Jangan kita semua perkara kita nak kira. Dan pelajaran ini penting disebabkan apa? Kemahiran ya'fu ini, kemahiran memaafkan satu, tapi ya'fu ini juga diterjemahkan sebagai membiarkan. Dalam hidup, Ustaz, kan, kalau dia dengan anak kita pun, kita ada benda yang kita kena address, kita kena cakap, kan. Ada benda yang kita biar je lah. Kalau semua perkara kita nak ceramah, memang tak habis-habis lah ceramah dekat rumah, ataupun kalau kat pejabat, ataupun dalam kehidupan kita seharian. Jadi di hujung itu Allah menghormati dan menaikkan taraf dengan memuji kepada Nabi, qad ja'akum minallahi nur, Nabi sebagai nur, wa kitabim mubin, bersamanya adalah kitab dengan peraturan yang amat jelas. Jadi ada nur daripada Nabi, dia bukannya cahaya yang panas, Ustaz, cahaya nur ini daripada bulan. Maksudnya Nabi ini hadir membawa cahaya, tidak bertujuan untuk memanaskan, memporak-porandakan keadaan. Sebenarnya nur daripada Nabi, apa yang dinasihatkan Nabi, sunnahnya itu semuanya dengan kaedah yang paling menyejukkan, dan bersama dengan kitab Al-Quran yang amat jelas nyata berbanding dengan sesuatu yang diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa lagi peranan Al-Quran dan Rasul? Ayat 16 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak membaca ayat yang ke-16. Hati-hati pada kalimah minal zulumat, dan juga kalimah ridwanahu, rafdat.
yang sukun, perlu kita jaga betul-betul supaya tak melantun huruf dha tu. Jadi mari kita cuba ayat yang ke-16 dengan menggunakan bacaan secara lagu Sabah, baca secara murattal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-16 menjelaskan peranan nur wa kitabim mubin, iaitu nur daripada Nabi, maksudnya dengan apa ajaran sunnah Nabi, dan juga kitab Al-Quran ini sendiri. Apakah kesannya? Yang pertama, Allah nyatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang pertama adalah Allah memberi hidayah dengannya. Dengannya ini merujuk balik kepada Quran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan diberi hidayah. Dan siapakah yang memberi hidayah? Allah. Kepada siapa? Manittaba'a ridwanahu subulas salam, iaitu bagi mereka yang nak ikut rapat-rapat, maksudnya nak ikut rapat-rapat keredaannya, merujuk balik pada Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan jalan penuh kesejahteraan. Jadi ini adalah ciri orang yang mendapat hidayah daripada Quran. Dan Allah menekankan yahdi bihillah ini, ya, Allah memberi hidayah dengannya ini, kerana Al-Quran ini amat penting diberi perhatian, Ustaz, ya. Pasal kadang-kadang bila sesuatu buku ditulis, dia kadang-kadang ada orang yang dia tulis daripada awal sampai akhir, dia tak menekankan tentang apa kepentingan buku tersebut. Tetapi Quran satu-satunya buku yang dia sendiri, Quran ini sendiri promote bukunya, ya, kerana ini adalah perkataan daripada Allah, satu. Yang keduanya adalah apa manfaat kalau kita baca Quran. Pasal ada orang yang dia kata baca Quran ini dapat pahala. Betul lah, dapat pahala. Tetapi apa dia punya kesannya, ya, apakah manfaatnya, ini yang disenaraikan dalam ayat yang ke-16. Dan mungkin kalau katakan Ustaz Tar, ya, kalau kita tengok My Quran Time 1.0, kan, dan kemudian kita dah masuk 6 juzuk pada 2.0 ni. Setakat ni bila Ustaz dengar tadabbur, kita saya lah banyak bercakap, kan, okey, ataupun kadang-kadang kita berborak-borak tu, kita dengar penceramah lain, pentadabbur lain. Apa yang Ustaz rasa sama berbeza sejak dulu, sejak kita mula MQT sampai sekarang? Dari segi tadabburnya, kalau berbeza daripada yang pertama, yang kedua ni, kalau saya sendirilah sama, lebih orang kata melekat di hati lah, memahami lagi. Contoh ayat yang kita belajar sebelum ni, ayat-ayat tentang keampunan, kan, ayat-ayat tentang dalam ar-raja, makna pengharapan. Lepas tu banyak kisah-kisah yang kita belajar, antaranya perangai-perangai ataupun peribadi-peribadi Israel dan sebagainya. Sebab kita lebih memahami lah, lebih memahami, dan bila baca berjumpa lagi tu, kita dah boleh agak. Dan nampak, terutama kalau kita dalam solat. Dan ada ayat-ayat yang memang kita, bila kita dah belajar tu, kita faham, ayat itu akan kita amalkan dalam solat. Sebab kita lebih menghayati, memahami isi kandung itu. Itu subhanallah, sangat-sangat best lah, subhanallah. Dan itulah hidayah sebenarnya, Ustaz, dengan Al-Quran ini. Dan lebih daripada itu, hidayah ini biasanya orang cakap kalau kita baca sesuatu copywriting ke kat internet ke dah ada CTA, call to action, kan. Tetapi sebenarnya bila bercakap tentang hidayah ini bukan sekadar action pelaksanaan, tapi kadang-kadang kita baca banyak ayat Quran ini call to awareness. Ya, untuk kita makin sedar, dan sedar itu lebih penting sebenarnya sebelum action. Pasal apa? Kadang-kadang kita cakap dengan anak, dengan kawan, suami, isteri, tapi yang kita cakap itu rupanya baru kita sedar, sepatutnya saya tak bercakap ni nampak macam negatif, kan. Jadi bila selalu mendapat hidayah, bukan sekadar nak buat, tetapi nak sedar
Dan ini membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu perkataannya, mimma kuntum tukhfuna minal kitab, tukhfuna daripada kata akar khafia, menyembunyikan. 34 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, surah Al-An'am, surah An-Naml, dan inilah jenayah yang dibuat oleh orang-orang Kristian, terutama di kalangan para ustaz ataupun pendeta mereka. Mereka menyembunyikan ajaran-ajaran dalam Taurat ataupun Injil, tidak disampaikan sehingga masyarakat tidak tahu apa isi sebenar untuk memimpin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Usai ni. Seakan-akan Ustaz Usai ni malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Hidayah kerlipan cipta cintaku, harum remulan mawar, dingin di hakis keseorangan. Aku masih menghitung diri, kesiangan yang panjang ingin mengisi hati. Padamu kasih, satukan aku dengan rahmatmu, dengan kalimah malam siangku, berliku-liku duri dugaan, siratan cinta biar di jemala mentari, dan di bahu gunung berapi, pasrahku abadi untukmu.
Semoga kita terus dibajai oleh petunjuk dan hidayah nur Al-Quran, senantiasa menyinari hati kita, Safas. Ya, itu yang saya Safas, gitu. Perjuangan itulah ulang balik lah perjuangan itulah yang kita perlu faham daripada ayat yang ke-16 ni Ustaz ya. Kita biasa baca ihdinas siratal mustaqim, tetapi bagi para sahabat membaca ihdinas siratal mustaqim itu adalah satu perjuangan di mana perjuangan mereka 23 tahun ya. Nabi 23 tahun baru dapat ayat ini. Ayat ni kita kena faham bahawa ayat ini bukannya turun baca ihdinas siratal mustaqim terus dia turun kan. Ini turun di hujung-hujung kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari redha Tuhan, mencari jalan kesejahteraan. Pasal selama hari ni rasa macam beriman tak sejahtera pun, kena balun, kena apa sebagainya. Jadi bila kita dapat ayat 16 ini dalam bentuk yang sejahtera Ustaz ya. Ini kesan perjuangan hidayah orang dahulu. Kita dapat duduk depan TV, duduk dalam aircon, membaca ayat ini, tapi kita jangan lupa perjuangan ini untuk kita teruskan. Betul, Safas. Sebut pasal perjuangan tu, Safas, nak minta mohon kongsikan ruangan tajwid kita boleh, Safas. Jadi kalau duduk ni dia ngantuk sikit. Kita berdiri hari ni, kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah kalimah-kalimah pilihan kita untuk segmen tajwid pada hari ini. Iaitulah ada beberapa kalimah untuk kita beri perhatian. Antaranya perhatikan pada dua kotak yang disediakan, iaitulah yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum kathiran mimma. Sekali lagi. Yubayyinu lakum kathiran mimma. Silakan 1, 2, 3. Iya. Puasa ke hari ni? Puasa ke hari ni? Tapi ibu ayah kita kat rumah tu kuat tu. Cuma kita tak dengar je, Safas. Tak dengar. Kita jemput datang lah nanti. Jemputlah menangkan kerusi tu. Okey, baik. Sekali lagi, sahabat-sahabat istiqamah kita. Yubayyinu lakum kathiran mimma. 1, 2, 3. Yubayyinu lakum kathiran mimma. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Baik. Dalam kalimah pilihan kita ni, lakum kathiran mimma, ni yang pertama sekali, iaitulah melibatkan hukum mim mati. Hukum mim mati bertemu dengan kaf. Lakum kathira. Cuba. Lakum kathira. Maksudnya kat situ kita kena jelaskan bacaan kita, tak boleh dengung. Mim mati bertemu dengan kaf, dia termasuk dalam golongan ataupun bahagian hukum mim mati. Jadi bacaan kat sini izhar syafawi, jelaskan bacaan kita. Lakum, kalau lama tak boleh. Lakum, lama pegang tak boleh. Lakum kathira. Cuba. Lakum kathira. Yang kedua, huruf tha kita nak jaga. Kita dah kongsi sebelum ini, hujung lidah kita. Kathira. Kathira. Baik, dan yang ketiga kita jumpa tanwin bertemu dengan mim. Tanwin pada ron tu, tengok baris dia tak selari kan? Baris dia tak selari, maka menunjukkan dengung dekat situ, wajib al-ghunnah atau idgham ma'al ghunnah, 2 harakat. Kathiram. Cuba. Kathiram. Idgham ma'al ghunnah kan? Tanwin bertemu dengan 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Kathiran mimma. Cuba. Kathiran mimma. Baik. Yang mimma, kathiran tu idgham ma'al ghunnah. Yang mimma tu apa dia? Wajibul ghunnah. Baik. Dengung juga 2 harakat. Mimma. Bagus, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Kalimah seterusnya iaitulah pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya'fu 'an katsir. Silakan. Wa ya'fu 'an katsir. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dah muncul lah. Assalamualaikum. Nak sebut huruf. Pasal kita jumpa hari ni, kita jumpa Allah luahnya nganga makcik. Cik sikit. Okay. Marah makcik. Bukan, ni anak saya punya. Ni, sa. Kita jumpa dua tempat. Kathiran, yang kedua ni kathirin kan. Jadi sa kita seperti biasa, hujung lidah tu nampak tak? Hujung lidah ni keluar sikit ni. Kena pergi kasih atas ni. Kathir, cuba kathir. Mana sikit? Kathir. Maknanya sikit, jangan banyak. Allah ni banyak sangat ni. Kathir, sekali lagi. Kathir. Itu nampak. Okey, alhamdulillah. Itu huruf tha. Wa ya'fu, ain kena jaga. Wa ya'fu, cuba. Wa ya'fu. Gigi ada bibir tak ada, sebab huruf fa tu huruf dua bibir. Tak boleh tunjuk. Ni kalau gigi Safas jadi wa ya'fu. Oh, ya. Nanti kita bawa yang apa ni? Ada bibir. Ada bibir. Oh, lain macam ni. Okey. Sekali lagi. Wa ya'fu. Cuba. Wa ya'fu. Bagus, subhanallah. Dan satu lagi yang saya nak fokuskan iaitulah huruf nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan kaf, apa dia? Ikhfa hakiki. Berapa hari dengung? dua rakaat pula, dua harakat. Dua harakat. Wa ya'fu an kathir. Silakan. Wa ya'fu an kathir. Baik, jadi oleh kerana semangat hari ni kita nak cuba hafal. Tak duduk hari ni, sudah hafal ayat ni. Ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Cuba 1, 2, 3. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Dalam 7 kalimah. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Cuba sampai situ. 1, 2, 3. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna. Yang awal tu mudah kan? Ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. Cuba ya. Qad ja'akum. Okey, cuba daripada ya ahli kitab sampai qad ja'akum. 1, 2, 3. Ahlal kitab qad ja'akum. Aywa. Rasuluna yubayyinu lakum. Cuba. Cuba daripada awal tanpa kita keluarkan ayat dia. Ayat dia keluar kat mana? Keluar kat sini. Cuba 1, 2, 3. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Masya Allah, tabarakallah. Sambung lagi boleh tadi off tak? Okey, alhamdulillah. Bagus, terbaik. Terbaik, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jadi, boleh teruskan ulangan untuk ayat yang ke-15 ni untuk hafalan. Cuba sikit-sikit kan, ulang dan ulang dan ulang. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT permudahkan. Ibu ayah dikasih Allah SWT, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat sekejap saja. Ada ayat lagi kita nak kongsikan selepas ini. Bertemu selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat, Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
تهينا وارزقنا تلاوته. Oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan aiqadha wa aiqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia. Kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan faham. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-15 dan 16 bagaimana Allah menceritakan kepada kita, memberitahu peranan Nur dan juga wa kitabim mubin, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab Al-Quran ini yang penuh dengan peraturan, polisi yang jelas nyata, dan ianya berperanan mencapai 3 perkara. Pada ayat yang ke-16 yang pertama, Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang ingin mengikut kepada keredaannya pada jalan yang penuh kesejahteraan. Redha ini bahasa mudah zaman sekarang ialah Allah suka. Dia nak ikut pada apa Allah suka. Allah tak suka, saya tak suka. Allah suka, saya tak suka. Jadi begitu. Jadi syarat ini penting kerana apa? Kerana di bahagian kedua itu dinyatakan tentang fungsi Al-Quran dan Rasul ini, Quran dan Sunnah ini apa? Ada peranan kedua dan peranan ketiga yang berbalik, yang bergantung kepada syarat yang pertama, iaitu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Bagi mereka yang betul-betul inginkan keredaan, kesukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 16 sekali lagi untuk mengetahui perkara kedua dan ketiga fungsi Al-Quran untuk kita garap dan rebut bersama. Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak membaca ayat yang ke-16. Mari kita cuba baca dengan menggunakan taranum sika, insya-Allah. Secara murattal insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-16 menceritakan, memberitahu kepada kita 3 fungsi apabila kita berpegang kepada nur wa kitabim mubin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab Al-Quran. Yang pertama sudah pun kita bincang tadi, iaitu yahdillah, ya, ataupun yahdi bihillah, ya. Sebenarnya tempat lain ada yahdillah, Allah beri hidayah, tapi di sini Allah kata Allah memberi hidayah itu bihi, dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya berlaku kepada mereka yang inginkan keredaannya, jalan penuh dengan keselamatan, subulas salam.
Redha kita dah bincang tadi, iaitu apa yang Allah suka, saya suka, apa Allah tak suka, saya tak suka. Begitu. Bukannya apa Allah suka, saya rasa susah kan. Apa Allah tak suka, itu pula yang dia suka. Maksudnya orang begini dia tidak akan mendapat hidayah yang tuntas, yang lengkap daripada kitab Al-Quran. Yang pertama. Dan yang keduanya, sifat dalam orang yang nak mendapat hidayah ini adalah subul salam. Maksudnya keredaannya yang bersifat jalan penuh kesejahteraan. Menurut Imam Sa'di menyatakan subul salam ini satu jalan penuh kesejahteraan, penuh damai dalam jiwa. Jiwa itu selalu berdamai. Walaupun ada ujian, ada perkara negatif dalam hidup, ada perkara toksik dalam hidup, trauma dan sebagainya, dia tetap juga berdamai. Kerana apa? Kerana dia berdamai dengan takdir Tuhan. Dia bukan dia kata menyalahkan orang sana sini, mengapa Tuhan. Yang itu maksudnya dia tidak mendapat subulas salam. Assalam ini salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang keduanya ialah subulas salam ini apabila dia bergaul dengan manusia, dia memberi kesejahteraan. Sebagaimana dalam hadis Nabi dinyatakan siapa yang beragama Islam ini, dia memberi kesejahteraan kepada orang di sekelilingnya. Jadi tak ada perkara negatif ataupun menyakitkan hati. Bila bercakap tu, tunggu saja 2-3 patah, alamak dah. Kita kalau boleh nak lari daripada dia, itu adalah orang yang tidak berada dalam subulah salam. Dia tak menjaga pergaulan dalam kehidupannya. Jadi kalau dijaga betul-betul, pertama mendapat hidayah daripada Al-Quran. Yang kedua, Quran itu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan daripada kegelapan-kegelapan. Imam Sa'di menyatakan daripada pelbagai khurafat, fikiran kacau, gelap kejahilan kepada nur, kepada cahaya. Jadi tak adalah perkara khurafat Ustaz kan. Tak ada, dia rasa bahawa bila tengok kucing hitam dia dah berdebar dah. Alamak, tak bolehlah saya nak pergi program My Quran Time. Tak ada. Dia tak cakap begitu. Walaupun nenek dia pernah cakap kalau ada kucing hitam ke, ada hula hitam ke kan, ini tanda bahawa jangan pergi program. Contohnya, dia tahu bahawa itu adalah khurafat semata-mata dan dia tidak akan beriman dengan perkara tersebut. Maksudnya khurafat yang ada itu sebagai kegelapan, dia bertemu cahaya dah tak apa. Kan? Dia tak ada pula terpengaruh dengan ada burung gagak atas atap. Dia kata ini ada orang nak meninggal lah ni, entah-entah saya kot. Dia dah mula berdebar. Jadi dia tak nak keluar bawa kereta. Pasal apa? Takut nanti aksiden. Jadi cara berfikir kacau itu muncul kerana kegelapan, zulumat. Tetapi bila dapat Al-Quran, dapat cahaya. Nombor 2. Dan yang ketiganya, wayahdihim ila siratim mustaqim, dia akan diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus? Jalan cepat Ustaz. Kalau kita daripada sini sampai ke sini contohnya kan. Kalau lurus pendek. Tetapi kalau katakan kita bengkok, jalan bengkok itu nak sampai tu lambat. Jadi kita ini dibekalkan rezeki pada kadarnya ini untuk berbuat sesuatu pada jalan lurus. Kalau lambat nanti khawatir tak cukup amalan kita, tetapi shortcutnya itu salah satu yang diajarkan Allah, istighfar. Silap kita bengkok dulu kan, beramal tak berteraskan Quran, kita tak ni, tapi Allah akan ampunkan kita. Tapi itulah kesan daripada apa? Bila kita selalu membaca Quran dan berinteraksi dengan sunnah. Kita rasa, ya Allah, ayat 16 ni ada sesuatu yang saya terasa kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah 3 peranan penting Al-Quran yang perlu kita promosikan. Kepada siapa? Pertama adalah kepada diri kita, yang harapnya ini menjadi motivasi pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio untuk setiap hari Ustaz. Setiap hari. Pasal apa? Allah cakap apa? Yahdi wa yukhrijuhum, dan juga wa yahdihim itu fi'il mudhari'. Jadi maksudnya kalau setiap hari kita baca Quran, setiap hari Allah beri hidayah, Allah keluarkan kegelapan dan Allah beri hidayah kepada jalan yang shortcut, lurus untuk selesai masalah sampai ke syurga Allah SWT. Direct, terus syurga. Tapi kalau tidak, tak direct lah Ustaz. Dia bengkok sikit ke azab neraka, na'uzubillah, baru masuk kepada syurga. Itu yang kita mohon Allah jauhkan daripada azab tersebut. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita sentiasa memberi nasihat dan mengajak orang kepada kebaikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai panduan dan rujukan utama dalam kehidupan kerana ia dijelaskan pada ayat yang ke-16, hidayah dan juga dikeluarkan daripada kegelapan, dan yang ketiganya diberi hidayah pada jalan yang
efisien jalan yang lurus. Dan yang ketiga, cari keredaan Allah dalam setiap tindakan dan amalan agar tenang dan bahagia. Itulah yang penting. Dan keredaan Allah itu dengan erti kata mudah saja, apa Allah suka, saya suka. Apa Allah tak suka, saya tak suka. Jangan kita nego dengan Tuhan kan. Tuhan, saya rasa solat bagi lambat sikit lah kan. Saya hari ni letih. Sebenarnya Allah redha, Allah suka yang awal. Jadi kita cuba mencapai standard tersebut disebabkan kalau kita capai gaya itu, Allah akan pimpin kita terus direct ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa Allah pimpin kita pada setiap masa. Kita berdoa bersama Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, terima taubat kami ya Allah, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Hidupkan Al-Quran dalam hati kami, dalam kehidupan kami seharian ya Allah. Moga-moga ya Allah kehidupan kami senantiasa dalam redha dan juga keampunan-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita sama-sama bergerak menyebarkan nilai Al-Quran ini sebagaimana telah dimaklumkan pada ayat 16. Fungsinya itu amatlah besar dan tuan-tuan boleh menyumbang dan juga mencadangkan lokasi-lokasi pelbagai. Kita bergabung membina pentadabbur, membina masyarakat yang memahami, menjemput hidayah Allah pada setiap masa, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang untuk sama-sama meneruskan suratul Maidah dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين